Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV. Okay, selamat bersiaran kembali di saluran YouTube dari kami dari Sektor Sumber dan Teknologi Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Terima kasih kepada semua warga pendidik yang masih setia bersama kami di sini. Jadi kita akan meneruskan dengan slot yang kedua bersama-sama dengan Profesor Madya TS Dr. Khairul Azhar Mat Daud, Timbalan Dekan Akademik dan Pembangunan Pelajar, Jabatan Teknologi Kreatif, Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan, Universiti Malaysia Kelantan. Assalamualaikum Tuan Profesor Madya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana cuaca di UMK? Alhamdulillah, nampak mendung sedikit di sini, tapi itulah kadang risau dalam keadaan mendung. Main tapi kurang clear, tapi so far okeylah, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Kita baru saja selesai bersama dengan pembentang pertama sebentar tadi. Jadi kita akan meneruskan siaran ini bersama-sama dengan Tuan TS pula. Okey, jadi izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan siapakah Tuan pembentang yang kedua ini kepada semua para penonton yang pastinya sedang menunggu-nunggu siapakah pembentang kita yang kedua. Jadi izinkan saya untuk perkenalkan Profesor Madya TS Dr. Khairul Azhar bin Mat Daud, Timbalan Dekan dari Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan Universiti Malaysia Kelantan. Ini adalah seorang yang sangat berpengalaman. Selama 19 tahun beliau telah berkhidmat bukan sahaja sebagai ahli akademik, namun beliau juga seorang penyelidik dan juga inovator. Jadi antara pencapaian dan anugerah yang telah diterima oleh beliau, antaranya banyak sangat di sini Tuan Profesor Madya, saya bacakan sikit saja ya. Antaranya First Best Paper Award International Conferences, 2 gold, 7 silver, 4 bronzes dalam research exhibition, ITEX dan juga MTE. Bahkan Tuan Profesor kita ini juga adalah seorang master trainer Computational Thinking MDEC, MBOT Professional Technologies, National Industry Expert ICT dan juga panel nasional. Saya rasa sudah banyak untuk saya perkenalkan dalam waktu yang singkat ini. Jadi Tuan Profesor Madya, boleh kita teruskan dengan pembentangan yang kedua? Ya, boleh. Terima kasih. Okey, jadi Profesor Madya akan membentangkan tajuknya Integrating Technology into the Curriculum. Jadi majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan jutaan syukur kehadrat Allah Subhanahu taala dengan limpahnya dan kurnianya kita bersama di dalam satu alam maya yang iaitu alam yang elektronik, yang mana ini adalah merupakan norma baru bagi kita semua. Sebelum ini memang kita sudah ada teknologi-teknologi sebegini, tetapi kurang untuk kita gunakan kerana tidak ada keperluan-keperluannya. Sekarang apabila ada keperluan-keperluan yang begini, alhamdulillah teknologi itu telah tersedia ada, cuma menunggu untuk kita menggunakannya sahaja. Dengan fasiliti yang ada, sama ada secara terhad ataupun terbatas, tetapi masih lagi kita boleh gunakan sekiranya kita mempunyai inovasi yang cukup baik untuk kita melaksanakan ataupun mengimplementasikan teknologi yang sedia ada. Untuk hari ini sedikit perkongsian daripada saya, iaitu berkaitan dengan bagaimana untuk kita mengintegrasikan teknologi itu di dalam kurikulum. So saya saya suka kembali tadi, pasal tadi saya juga mendengar kata talks yang disampaikan dan dikongsikan bersama dengan kita oleh Profesor Madya TS Dr. Nik Zulkarnain, dan banyak persoalan-persoalan yang saya tengok di situ. Antaranya adalah persoalan seperti kenapa perlunya kita perlu menggunakan orang kata penggunaan VR. Adakah kita bersedia menggunakan teknologi seperti virtual reality, penggunaan teknologi seperti augmented reality, seperti Internet of Things, hologram dan a lot of things lah.
yang banyak sangat teknologi-teknologi yang ada sekarang itu persoalan dari sudut persediaan. Tapi saya ingin bawa balik pemikiran kita kepada persoalan yang lebih asas lagi. Kepada persoalan yang lebih asas lagi. Hello? Ya. Saya harap boleh dengar. Ya, saya masih di talian. Kepada soalan yang lebih asas lagi, iaitu persoalannya ialah kenapa kita perlu menggunakan VR? Kenapa kita perlu menggunakan AR, VR, IoT dan segala macam teknologi yang ada itu? Perlukah kita menggunakan semua perkara itu? Itu persoalannya. Ataupun tidak perlu. So sama ada perlu atau tidak perlu ini sebenarnya kalau kita balik semula kepada asas di dalam pendidikan itu. Apa tujuan untuk kita mengadakan pendidikan? Apa tujuan untuk kita menyediakan pendidikan kepada anak bangsa kita? Bukankah kita menyediakan pendidikan ini untuk memastikan supaya pelajar-pelajar kita ini daripada tahun 1, malahan mungkin daripada tadika lagi, kepada primary school, kepada secondary school, kemudian terus kepada tertiary school dan akhirnya menjadikan mereka seorang yang berguna, yang boleh memberi bakti kepada negara mereka, kepada negara kita, maksudnya kepada Malaysia. So untuk menjadi seorang yang begitu, prosesnya terlalu lama. Bermula daripada darjah 1 katakan, bermula daripada tahun 1 sehingga tahun 6 tahun di situ. Kemudian bermula daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, bermaksud 5 tahun di situ. So hampir 10-12 tahun kita belajar, belum lagi masuk kepada peringkat universiti, mungkin mengambil masa 4 ataupun 5 tahun. Memana kita belajar hampir dalam 16 tahun proses itu berlaku untuk akhirnya kita melahirkan satu orang kata manusia ataupun insan yang mana insan ini akhirnya dapat berbakti kepada negara kita yang tercinta, iaitu Malaysia, dalam konteks untuk memastikan supaya Malaysia ini sentiasa berada pada paras yang disegani di mata dunia. Itu maksudnya. Kita bukan sekadar melahirkan insan yang biasa-biasa, insan yang biasa-biasa sahaja, tetapi kita ingin melahirkan insan yang hebat suatu hari nanti, yang mana hampir semua pelajar-pelajar kita ini nanti akan mempunyai tahap pendidikan yang tinggi, bukan sahaja mempunyai tahap pendidikan yang tinggi, tetapi sangat diperlukan oleh dunia, bukan oleh Malaysia tetapi oleh dunia. So apa yang dunia inginkan? Itu persoalannya. Apa yang dunia inginkan? Dunia inginkan insan yang hebat dari sudut komunikasinya, insan yang hebat dari sudut kreativitinya, insan yang hebat dari sudut orang kata kemahiran bekerja secara berkumpulannya, dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kritikal dalam masa yang begitu singkat. Means that semua itu adalah berkaitan dengan yang kita sekarang kenal pasti, iaitu pemikiran aras tinggi. So kita ingin insan-insan yang mempunyai pemikiran aras tinggi. So bagaimana itu boleh berlaku? Dengan melalui proses-proses itu tadi. Dan kembali semula kepada dunia. Selepas 60 tahun, bermula daripada tahun 2020, bermaksud 2037. 2037, apa dunia akan jadi? Pada ketika itu mungkin saya pun sudah tiada. Mungkin rakan-rakan guru yang lain pun ada yang sudah pencen, atau kalau tak pencen lagi pun sudah berada di tahap memimpin pendidikan itu sendiri, begitu. Tetapi dalam pada itu, adakah generasi yang kita lahirkan selepas 16 tahun itu akan dapat memimpin negara kita dengan baik dan membawa Malaysia ini ke peringkat dunia yang hebat? Sebab itu kita perlu tahu selepas daripada 20 tahun lagi, tahun 2037, apa yang dunia inginkan. Lihat pula keadaan sekarang, keadaan di mana teknologi telah berubah. Teknologi yang berubah dalam masa hanya 2-3 hari saja. Teknologi telefon yang berubah dalam masa 2 saat, 3 saat, itu berubah pada setiap masa dan ketika. Perubahan-perubahan yang semakin canggih yang menyebabkan
telah boleh dikatakan pembelajaran ataupun konten sedia ada yang kita belajar ini sudah menjadi konten purba. Itu kenyataan saya. Dia sudah menjadi konten purba. Maksudnya kita belajar matematik, 4 kali 4 sama dengan 16. Tetapi sekarang kita tidak lagi menggunakan 4 kali 4 sama dengan 16 hanya memorize, hanya mengingat. Tetapi dia lebih kepada experiential, lebih kepada pengalaman, supaya pelajar itu melalui proses dan bukan saja setakat mengingat tetapi mengaplikasikan 4 kali 4 sama dengan 16 itu di dalam kehidupan seharian. Kenapa perlunya begitu? Kerana ilmu pada ketika ini, pada waktu ini, pada masa ini adalah memerlukan ilmu kepada pengaplikasian ilmu-ilmu yang sedia ada. Pengaplikasian ilmu-ilmu yang sedia ada. Itulah yang kita katakan sebagai kita hendak mengintegratekan teknologi di dalam kurikulum itu sendiri. Saya nak bawa audiens semua kepada beberapa jurnal yang agak simple dan yang telah saya lihat dan tengok. Antaranya adalah seperti jurnal The Use of Technology at Malaysian Public High School. Dia buat satu research dekat sini dan saya pergi kepada findingnya. Finding dalam research atau dalam paper ini menyatakan 76% sekolah di Malaysia menggunakan ICT untuk pendidikan. Wow, bagus. Itu sangat baik. 57% guru di Malaysia menggunakan ICT untuk pendidikan. Ini satu, orang kata, proses transformasi yang sangat bagus. 72% pelajar di Malaysia menggunakan ICT untuk pendidikan. 81% yang guru di Malaysia claim they prefer the use of ICT. Mereka nak guna ICT. Baguslah. Tetapi dan banyak paper-paper yang begitu yang menyatakan keperluan kepada penggunaan ICT. Mereka suka menggunakan ICT. Mereka sangat suka menggunakan ICT. Mereka sangat minat menggunakan teknologi. Mereka sangat teruja untuk menggunakan teknologi. Ini seperti contoh paper daripada Malaysia Teacher Perception of Applying Teacher in the Classroom. Finding dia mengatakan skills in handling technology for instruction in the classroom sangat tinggi. Difficulties and challenge in applying technology in the classroom rendah. Bagus, maknanya tidak ada sebarang orang kata kekangan untuk menggunakan teknologi. Baguslah. Persoalan yang ingin saya bawakan di sini, kebanyakan paper mengatakan tentang penggunaan teknologi, how to apply technology, how to use technology. But persoalan yang ingin saya kemukakan di sini ialah kenapa kita perlu menggunakan teknologi? Kalau kita mengajar macam biasa tak guna teknologi, tak boleh ke? Boleh juga. Contoh, kita katakan kita minta supaya pelajar-pelajar kita menyalin nota hanya dengan menulis, pun boleh. Kita minta pelajar-pelajar kita menyalin nota dengan menggunakan teknologi Microsoft Word. So dia pun menulis, dia pun type menggunakan Microsoft Word, pun dia akan dapat benda yang sama, iaitu nota. Dia akan dapat nota. Tetapi adakah itu mengintegrasikan teknologi? Itu persoalannya. Teknologi tidak dimaksud. Melihat kembalilah kepada yang saya nyatakan tadi dalam konteks orang kata untuk kita melihat kepada mengintegrasikan teknologi di dalam kurikulum. Kita mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum. Persoalan saya tadi adalah pertujuan untuk kita nak melihat sama ada kita mengintegrasikan teknologi ataupun kita hanya menggunakan teknologi. That is a keyword. The keyword is we use the technology or we integrate that technology. Itu yang kita itu yang saya maksudkan di situ. Kerana ini penting, kerana ada antara kita yang menggunakan teknologi kerana diarah untuk menggunakan teknologi. Mana kita kena guna email, kita kena guna video, kita kena guna virtual reality, kita guna AR, kita kena guna IoT. Ini adalah arahan. For what? Untuk apa? Untuk apa? Sedangkan education ada objektifnya. So patah kebalik kepada objektif. Pendidikan ada objektif.
So apa objektifnya? Objektif pendidikan adalah untuk melahirkan insan yang berpendidikan selari dengan pembangunan teknologi yang ada sekarang dan yang ada di masa hadapan. Yang kita pun tak tahu teknologi apa yang ada di masa hadapan. Tetapi kita kena pastikan pelajar kita bersedia dengan keadaan, situasi, senario di masa hadapan. Itu yang adalah objektif kita, objektif kepada pembelajaran itu sendiri. Sebab itu bila kita sebut tentang teknologi, teknologi that not just for use only. Dia bukan hanya untuk guna sahaja. Dia akan jadi stres kalau kita suruh guna without nothing. So, kita tak tahu apa-apa. Kita tidak tahu apa-apa. Apakah tujuan untuk kita menggunakan teknologi itu. So, kita kena tahu dulu apa tujuan untuk menggunakan teknologi itu. Cuma ada banyaklah teknologi yang boleh kita integratekan. Antaranya penggunaan komputer, internet, digital, kamera, video kamera, tablet, mobile phone, CD-ROM, software application. So semua itu adalah teknologi yang biasa digunakan sama ada di dalam kelas ataupun di peringkat pengurusan di sekolah-sekolah. Okey. So teknologi ini adalah kombinasi, teknologi integration ini adalah kombinasi daripada beberapa teknologi. Contohnya seperti hardware and plus dengan software. Bersama dengan itu memilih satu subjek tertentu yang related dengan kurikulum untuk kita meningkatkan ataupun memperkasakan pembelajaran kita. Bila kita cakap tentang pembelajaran, apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah proses. Pembelajaran adalah proses. Teknologi adalah alat. Teknologi adalah alat. Teknologi adalah alat untuk memperkasakan proses pembelajaran, untuk menghebatkan lagi proses pembelajaran. Okay? Kalau tak ada teknologi, masih lagi boleh memperkasakan pembelajaran, means that itu hanyalah di peringkat kita menggunakannya saja. Bila kita menggunakannya saja, kita masih tidak mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Apa itu integrasi? Integrasi maksudnya proses pembelajaran yang dilalui oleh pelajar tak mesti menggunakan teknologi. Kalau tak guna teknologi, proses itu tidak akan berlaku. Proses itu tidak akan berhasil. Contoh kolaboratif. Tak berkolaborasi antara sekolah di Malaysia dengan sekolah di Thailand. Contoh, perlu wajib guna teknologi. Guna teknologi internet, guna teknologi video conference, guna teknologi Skype, guna teknologi StreamYard sebagai contoh sebagaimana yang kita gunakan sekarang. So, dengan cara itu, kolaborasi itu akan berlaku. Kalau tak ada teknologi itu boleh guna? Tak boleh guna. Maksudnya kalau tidak ada teknologi itu, tidak boleh melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai objektif kolaborasi itu tadi. Mana kolaborasi ini ataupun collaboration ini sudah menjadi satu perkara yang penting. Pelajar-pelajar perlu menguasai kemahiran berkomunikasi yang baik. Pelajar-pelajar perlu menguasai kemahiran menyelesaikan masalah yang baik. Pelajar-pelajar perlu mempunyai kemahiran untuk meningkatkan skills pekerja di dalam kumpulan. Pelajar-pelajar perlu mempunyai kemahiran, mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Barulah pelajar-pelajar itu boleh berkolaborasi dengan negara-negara jiran seperti Thailand, contoh seperti Filipina, seperti Indonesia for example. So, menggunakan teknologi. Okay, itulah yang dimaksudkan dengan integrasi kepada teknologi. Kita tengok kepada ecosphere kepada teknologi integration yang saya nak tunjukkan di sini. Okay, kalau kepada ecosphere ini, contoh kita katakan teaching with technology. Mengajar menggunakan teknologi. Kita ada student, kita ada teknologi. Kita ada konten untuk mengajar pelajar tersebut dan kita ada guru yang sekiranya guru itu mengajar menggunakan teknologi, means that dia mengajar menggunakan PowerPoint. Bermaksud dia mengajar menggunakan teknologi lah. Kan dia mengajar menggunakan teknologi. Tetapi dia masih lagi berperanan sebagai guru. Bila dia berperanan sebagai guru, okay, bermaksud pembelajaran itu adalah secara berorientasikan guru. Kita tak nak pembelajaran berorientasikan guru. Kita nak pembelajaran yang berorientasikan
Pelajar yang berorientasikan murid-murid. Kenapa perlu kepada pelajaran berorientasikan murid-murid? Kerana murid-murid itu sendirilah yang sepatutnya melalui pengalaman, melalui experiential learning untuk memastikan supaya tahap ataupun resapan ilmu, knowledge yang masuk ke dalam diri, yang dicerap dalam dirinya itu terlekat dalam satu jangka masa yang lama. Dia retention dekat situ lama. Dia tak kata belajar hari ni 2 minit lepas tu hilang, tak ingat dah apa yang cikgu ajar. Belajar dengar cikgu cakap dekat depan dalam setengah jam, lepas tu keluar main-main, setengah jam kemudian lupa dah apa yang cikgu cakap. That is not about the integration of the technology. Itu adalah lebih kepada menggunakan teknologi. Bila integrate teknologi, dia akan merangsang semua deria-deria kita. Deria-deria murid itu terangsang, deria penglihatan dia terangsang, dia akan berfikiran sendiri. Semua rangsangan-rangsangan itu yang menyebabkan dia melalui proses-proses pembelajaran itu tadi, hingga dia akan mengingati apa yang dia pelajari, dan yang lebih penting akan orang kata melahirkan insan yang daripada biasa-biasa kepada luar biasa. Sebab itu guru kena bertindak sebagai instruktor. Guru hanya bertindak sebagai instruktor, kena ada guide. Kena ada guide, kena kawal, kena pastikan. Kerana pelajar-pelajar bila masuk teknologi, dia pergi e-learning. Bila dia pergi e-learning, dia akan lupa dengan learning, dia hanya ingat pada e. Itu masalahnya. Dia ingat pada elektronik saja, dia ingat pada internet saja. Sebab tu masuk dia ke dalam makmal komputer, secara realitinya bila cikgu suruh layari satu benda lain pula yang dilayari. So itulah perlunya peranan instruktor. Bukan guru hanya bagi link kemudian tidak pastikan pelajar-pelajar itu melihat, melayari, mempelajari. So kita sebagai instruktor, kita guide, kita facilitate, kita sebagai pemudah cara untuk memastikan supaya dia tak keluar daripada track yang sepatutnya. Dia belajar bersama guru. Guru itu mengajar pelajar dengan cara memberi panduan sahaja, bukan memberi jawapan, memberi panduan sahaja. Memberi panduan. Contoh, kita nak ajar pelajar-pelajar kita untuk orang kata potong kupas kulit apple bagi contoh. Kita boleh buat dengan cara demonstrasi. Ambil satu pisau, ambil apple, kemudian kita kupas depan pelajar. That is a simulation, demonstrasi. So apa maksudnya? Kita mengajar direct. Apa yang berlaku? Itu adalah pembelajaran berorientasikan guru. Daripada guru kepada pelajar 100%. Dan apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku, pelajar hanya tengok menggunakan deria matanya sahaja, lihat-lihatnya saja, dan kemudian dia akan ingat itulah yang cara cikgu buat. Tapi pelajar itu boleh buat ke tak? Dua kemungkinan. Mungkin boleh buat, mungkin tidak boleh buat. Kecuali pelajar itu buat pula. Something like that lah. Itu kan nak ulas tu panjang lagi cerita tu. Cuma nak cerita tentang teknologi integration itu. Kerana dalam student itu sendiri, dia ada learning style dia ada teknologi skill level yang dia kena kuasai, teknologi access dia kena kuat. Kemudian dari sudut konten pula kita kena tengok cognitive level tu bagaimana kan, cognitive level tu bagaimana konten. So daripada level yang macam ni, daripada konten yang kognitifnya begini, apa dia punya teaching ataupun teknologi yang kita nak guna pakai. So kita tengok pula, why use technology in curriculum. Kenapa kita nak gunakan teknologi? Kenapa perlu sangat kita nak gunakan teknologi dalam kurikulum? Adalah antara sebab-sebabnya. Seperti dia boleh memotivasikan pelajar, kan? Biasanya dengan teknologi dia memotivasikan pelajar. Kita pelajar akan jadi asyik. Kalau orang Kelantan kata, dia kata galik. Galik dengan belajar, nak belajar. Dia explore komputer itu. Contoh katakan guru-guru bagi satu assignment. Assignmentnya mudah sahaja. Homework lah kata. Homework dia mudah saja. Homework dia sila buat, sila senaraikan nama-nama haiwan di atas kertas, kan, dengan menggunakan komputer, kan. Dia pun tulis. Biasalah tulis. Kemudian cari gambar. Bila startnya cari gambar, dia akan cari gambar. Dia pun akan implement.
cari gambar dalam internet. Okay, gambar gajah contoh, kalau gambar haiwan contoh kata gambar gajah, cari gambar gajah dalam internet, letak dalam internet. Okey, copy and paste mana-mana image dalam internet kan. Kemudian cikgu suruh pula tulis, nyatakan bunyi gajah tersebut. Kalau kita tulis guna kertas, boleh tak kita nak nyatakan bunyi gajah tersebut ataupun highlightkan bunyi gajah tersebut? Tak boleh. Tetapi dengan bantuan teknologi audio kita boleh menggunakan. Bermaksud pelajar-pelajar itu semakin faham, oh gajahnya bentuknya begini, gajah ini gambarnya begini, gajah ini bunyinya begini kan. So habitat gajah ini bagaimana begini, di negara mana gajah ini ada, semuanya ada di dalam internet. Boleh tak kalau kita menggantikan alat yang konvensional untuk melaksanakan assignment itu tadi? Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Separuh yang boleh. Narai gajah boleh tulis pakai tangan, G-A-J-A-H, gajah pakai tangan tulis. Kemudian gambar gajah kita boleh lukis, bunyi gajah kita tak boleh nak lukis di dalam buku catatan tersebut. So bila tak boleh, bermaksud itulah integrate teknologi in curriculum. Sesuatu benda yang tak boleh, mustahil untuk kita buat. So hanya teknologi saja yang perlu, yang boleh. Sebab itu kita kena mengintegrasikan teknologi. Bagaimana? Dengan homework yang diberi. Homework yang diberi kenapa? Kerana kurikulum yang mengatakan begitu. Kena bagi homework kan. Kurikulum yang mengatakan perlu mencapai objektif-objektif tersebut kan. So kita akan jadi lebih fleksibel di dalam pembelajaran. Gajah ada banyak jenis. Bila masuk dekat internet ada 10 jenis gajah di 10 jenis negara contoh. So apa yang berlaku? Pelajar akan belajar lagi berkenaan dengan gajah di situ. Bukan hanya satu gajah, tapi 10 jenis gajah contoh. Mana kita telah mengintegrasikan. Kalau kita tidak mengintegrasikan teknologi, kita tidak mengintegrasikan teknologi, pelajar hanya kenal satu saja gajah di Malaysia kan, yang ada dekat zoo tu. Okay? So itu adalah new approach dan juga dia lebih more produktif. Kenapa more produktif? Kerana dia lagi engage dan dia akan explore. Tetapi kena ingat satu, guru tetap kena ada, tetapi tugas guru bukan lagi mengajar tetapi lebih kepada facilitator, facilitate, pemudah cara, pastikan pelajar tidak terkeluar daripada landasannya. Okay? Sebenarnya guru tetap guru lah. Kita tak boleh kata guru itu telah bertukar nama, bukan lagi nama guru, namanya facilitator. Tak, guru adalah guru. Daripada dulu, kini, selamanya, bila-bila kita tetap kena belajar dengan berguru. Tetapi cara guru mengajar itu sahaja yang berubah bergantung kepada teknologi yang telah ada. Kalau dulu guru mengajar direct, straight, sekarang guru mengajar sebagai facilitator, tunjuk cara sahaja. Itu perubahannya. Kita pasal ada kadang-kadang school of thought yang mengatakan susahlah, mana sudah zaman akhir zaman, belajar tidak lagi belajar bersama dengan guru. Tak, guru tetap ada, cuma cara pendekatan, metod guru itu sahaja yang berbeza, berselari dengan perubahan teknologi sedia ada dan keperluan dunia semasa. Okey, tahu kita jelaslah cara-cara tu. Okey. Kemudian ini antaranya adalah kita nak using teknologi ataupun kita nak integrate teknologi. Kita ambil satu contoh kan. Kita katakan teknologi is used to instruct student on content. Betul? Teknologi kita guna hanyalah untuk instruct student kepada konten pembelajaran kita saja. Nak bagi tahu. Contoh kita gunakan PowerPoint. Kita pun shoot PowerPoint, kita pun cerita bla 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 menggunakan PowerPoint. Kita guna teknologi, tapi kita integrate tak teknologi? Tidak. Kita guna teknologi? Ya. Kita guna, kalau tak ada teknologi, kita boleh mengajar lagi ke tak? Masih lagi boleh mengajar. Kan? Walaupun tidak ada PowerPoint. Tetapi kalau kita integrate teknologi, means that technology is used to engage student with content. Maksudnya, content dia apa dia? Okay, content dia katakan gajah itu tadi. Kan? Tetapi
Macam mana bunyi gajah itu? Macam mana nak buat bunyi gajah itu? Okey, hanya teknologi saja yang boleh engage dengan student, okey, untuk memastikan konten itu tercapai. Barulah student tu boleh dengar melalui audio, kan, melalui video dan sebagainya. There is a integrate of the technology. Itu beza. Kita nak guna ke ataupun kita nak integrate teknologi. Okey, itu banyaklah beza dia. So kat sini dia ada macam-macam. Tak apa, saya tak nak terangkan satu-satu, cuma kita nak jelas kita penggunaan teknologi ataupun mengintegrasikan teknologi. Okey, cuma adalah benefits ataupun keuntungan kenapa kita perlu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Of course lah, dia akan menyebabkan pembelajaran akan menjadi lebih mudah. Pembelajaran bukan saja akan jadi lebih mudah, tetapi pembelajaran juga akan menjadi lebih menyeronokkan. Itu yang kenapa menyeronokkan, kerana dia sudah, orang kata, asyik dengan pembelajaran, itu tadi. Okay, so helps your track student progress. Ini bagi kita lah, bagi guru ataupun bagi facilitator. So kita boleh track setiap seorang daripada pelajar kita boleh tahu pelajar kita yang mana yang lemah, pelajar kita yang mana yang cemerlang, pelajar mana yang kita yang sederhana. Yang lemah itu pula bagaimana kita nak menggunakan teknologi, nak pastikan supaya dia boleh mengikuti apa yang kita ajar. Kena ada inovatif tertentu, kreativiti tertentu. Kita tak boleh tolak 100%, kecuali kalau kita dah guna macam-macam teknologi memang tak dapat juga. Tapi kita balik semula kepada objektif. What is the objective? Kan? Kalau objektifnya adalah untuk membolehkan pelajar itu membaca, mengenal A, B, C, D, E. So pelajar tak boleh membaca kerana terlalu lemah, tahap kognitif dia terlalu lemah. Instead kena face to face lah. Kat situ tak boleh lah guna teknologi. Tapi kalau pelajar itu memang daripada kecil keluar tu dah pegang laptop, beranak bersama dengan handphone sebagai contoh. So mungkin dia adalah antara generasi yang kita boleh ajar hanya menggunakan teknologi sahaja. Dia orang dah pandai. So itu bergantung. Kita tak boleh nak pukul rata semua pelajar itu adalah sama. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Cuma how we integrate technology in the education, itu saja. Okay, kita boleh make collaboration lagi efektif dengan adanya teknologi. Sebagaimana contoh yang saya katakan tadi lah, antara pelajar kita Malaysia dengan pelajar di Indonesia dengan pelajar di Thailand. Contoh dalam keadaan COVID-19, pandemik COVID-19, di mana sekarang sekolah-sekolah pun ditutup, kita masih boleh buat kolaboratif di antara pelajar-pelajar dalam kelas kita dulu. Dalam kelas kita sama ada menggunakan sistem Google Meet ke, kan, contoh. Tapi kalau kita tak boleh Google Meet, ada pelajar-pelajar kita berada di kampung, kita kena melihat situasi secara realiti. So pelajar-pelajar di kampung, bagaimana kita nak buat? Itulah kreativiti yang kita perlu ada. Kita kena fikir, kalau kita tak boleh nak buat dengan menggunakan low bandwidth network, kita gunakan kita tak boleh nak gunakan high bandwidth network, kita gunakan low bandwidth network. Maksudnya network network jaringan jalur lebar yang mempunyai kapasiti yang tinggi ataupun mempunyai akses yang rendah. Itu saja. Menggunakan WhatsApp, menggunakan Telegram, itu adalah kapasiti yang rendah. Kita boleh je hantar, kan, kita boleh je buat satu grup dalam WhatsApp, kita boleh je call. Grup kita mungkin dalam 5 orang, 6 orang. So 6 orang satu kumpulan. Dalam kelas ada 30 orang. So kita hanya bagi tugasan. Kita guide dengan menggunakan WhatsApp pun sudah cukup. Kalau itu boleh memenuhi dan mencapai objektif. Balik kembali kepada intipati saya, tercapai ke tidak objektif kita itu tadi. Kan? Objektif pembelajaran. Itu tadi. Kalau objektif pembelajaran itu tidak tercapai dengan menggunakan teknologi, bagi objektif tersebut, kita patah baliklah kepada kaedah konvensional. Tetapi kebanyakan objektif perlu kita ingat, kita nak lahirkan pelajar bagaimana? Pelajar yang boleh mendepani suasana 20 tahun akan datang lagi. Dengan teknologi 4IR-nya yang ada sekarang, dan tak apa-apa teknologi lagi dalam masa 20 tahun yang kita tak boleh nak imagine-kan, tapi kita kena perlu lahirkan pelajar begitu. Mana pelajar yang perlu kita lahirkan adalah pelajar yang hebat dari sudut pemikirannya, yang hebat dari sudut kreativitinya, yang hebat dari sudut teamwork skillsnya, yang hebat dari sudut problem solvingnya. Barulah
pelajar-pelajar itu akan menjadi mantap pada tahun 2037 nanti. Itu persoalannya. Okay. So kebaikan adalah kebaikan-kebaikan dan juga keburukan-keburukan menggunakan teknologi ataupun mengintegratekan teknologi into curriculum dalam keadaan current situation lah. Current situation mungkin dia akan jadi disadvantage, tapi dalam beberapa tahun lagi dia mungkin akan jadi advantage. Sekarang dia costly, dia advantage dia adalah costly, sangat mahal, tapi kita tak tahu ada future yang mahal itu akan jadi murah. Contoh mudah, telefon dulu siapa yang mampu boleh beli? Handphone kan, mobile phone yang brand zaman dulu tu kan, orang yang boleh pakai mobile phone ni memang orang hebat, orang kaya lah zaman dulu. Tapi sekarang rata-rata semua dah boleh beli kan. Handphone harga 600 pun dah ada dengan kapasiti yang begitu hebat. Harga 200 pun kita boleh dapat dengan kapasiti yang begitu hebat. Dah boleh guna WhatsApp, dah boleh tengok YouTube, dah boleh tengok Facebook dan sebagainya. Okay, so dia sudah tidak jadi lagi costly, tapi in the current situation maybe masih lagi costly. Tapi kita bukan nak berada di current situation selama-lamanya, kita akan bergerak ke depan dan pelajar kita lah yang akan menghadapi benda-benda itu di masa hadapan. Kita kena faham, kita hidup bukan untuk terus hidup, tetapi kita hidup untuk kehidupan yang seterusnya. Siapa kehidupan seterusnya? Anak-anak kita lah, pelajar-pelajar kita, anak didik kita. Kehidupan seterusnya adalah kehidupan mereka. Kehidupan mereka untuk menuju ataupun untuk menghadapi cabaran-cabaran dunia ini. Itu menyebabkan sangat pentingnya untuk kita mengintegrasikan teknologi. Untuk mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum itu sendiri. Bila kita bangunkan kurikulum, contoh, kita kena pastikan jangan sekali-kali kurikulum dibangunkan untuk nak mesh dengan teknologi. Itu salah. Bukan kurikulum dibangunkan disebabkan oleh kerana ada teknologi VR, so kena ada satu kurikulum untuk pastikan pelajar-pelajar ini belajar VR. No. Tetapi apa yang kita nak bangunkan, yang pertama daripada objektif itu melahirkan pelajar-pelajar yang hebat itu tadi. So objektifnya bagaimana dan apa teknologi yang boleh kita gunakan untuk mencapai kurikulum. Itu lain. Kita guna teknologi untuk menyampaikan kurikulum. Untuk apa? Untuk memastikan objektif kurikulum itu tercapai. Bukan kita bangunkan kurikulum untuk menggunakan teknologi. Itu silap. Ya, pandangan saya. Okay. So, antara key for successful integration technology in classroom, teacher must know how to use the technology. That's a very important thing. Teacher must know how to use the technology. How to use. Macam mana kita nak gunakan teknologi? Kita sebagai guru kena tahulah macam mana nak menggunakan teknologi. Macam mana nak tahu pula pengurusan wajib memberi kursus-kursus yang berkaitan lah untuk meningkatkan upskill kita punya kemahiran sedia ada. Kemahiran kita mungkin kemahiran yang lama. Mungkin dulu kita hebat, tetapi dengan teknologi terkini kita kena menguasai sedikit teknologi itu untuk facilitate pelajar-pelajar kita buat sesuatu perkara. Contoh paling mudah, kita katakan kita nak pelajar-pelajar kita bangunkan satu video kan. So kita bagi tahulah pada pelajar-pelajar kita, anda semua boleh bangunkan, buatkan satu video berkenaan dengan habitat berkenaan dengan habitat sejenis kucing, kita katakan habitat kucing di rumah. Contoh bagaimana dia membesar, bagaimana dia bermain dengan anak-anaknya, bagaimana dia berkomuniti dan sebagainya. So daripada situ pelajar-pelajar akan bangunkan video. So macam mana pelajar-pelajar nak bangunkan video? Pelajar-pelajar tahu. Pelajar-pelajar memang dah tahu. Budak-budak ni kalau yang dah biasa, dah zaman dia, dia dah tahu dah menggunakan TikTok, dia dah tahu menggunakan Filmora, dia tahu menggunakan macam-macam yang kita sendiri pun tak tahu. Tapi pelajar-pelajar tahu benda tu. Cumanya kita kena guide dia. Video yang macam mana yang nak dibuat, jalan ceritanya bagaimana, permulaan dia bagaimana, nak buat guide satu-satu. Berapa minit video tu nak kena ada.
suara perlu ke tak, teks nak kena ada ke tak, nak rujuk kepada buku mana, itu adalah tugas guru. Yang membangunkan video siapa? Yang membangunkan video adalah pelajar itu. Yang mengajar pelajar itu bangunkan video siapa? Pelajar itu sendiri yang akan explore. Okay, bagaimana? Kerana sudah ada di dalam semua apps pembangunan video, semua sudah ada. Okay, dia lebih hebat daripada kita dalam konteks itu. Okay. So, itu kita tak belajar, taklah perlu jadi satu kelas. Okay, kita akan buat satu kursus khas untuk belajar menggunakan Adobe Premiere untuk buat video. Kita ada banyak software, kita ada Adobe Premiere boleh buat video, kita ada Filmora boleh buat video, kita ada Hatta, Telegram, Instagram pun boleh buat video. So macam-macam jenis. So you nak guna apa, itu terpulang. Yang penting objektifnya video itu ada, kontennya ada dalam video tersebut, jalan ceritanya kita dah guide bagaimana dan apa pengisian yang perlu ada dalam video tersebut. Itu maksudnya kita mengintegrasikan teknologi, bukan menggunakan teknologi. Okay? Kalau guna teknologi, tengok video, pasang video dalam kelas. Okay, murid-murid, jom kita semua tengok video berkaitan kucing. Buka TV, kemudian semua tengok. Itu menggunakan teknologi. Itu dua perkara berbeza. Okay. So technology is only a tool to enhance and support instructional strategies. Yeah. So ini penting. Kita ada banyak slide, tapi slide-slide belakang tu semua kurang penting. Okay, yang penting ini. So kalau kita tak sempat pergi pada semua slide tu tak ada masalah. Sebenarnya kalau saya boleh cakap dalam satu slide ini saja untuk 1 jam pun sudah cukup. Okay. Dia lebih kepada kita tengok challenge ataupun kekangan, limitation. Kenapa kita rasa kita tidak boleh integrate teknologi in the classroom? Kita selalu sebagai pengajar, educator, boleh ke kita nak integrate teknologi? Boleh ke kita nak guna teknologi? Pelajar tu dah memang macam tu. Kalau buka komputer, dia tak fokus pun kepada komputer. So kalau tak fokus kepada komputer, jangan buka komputer, guna teknologi lain. Kan? Yang penting macam mana nak buat pelajar itu boleh tengok kepada komputer. Objektifnya, kita buka komputer untuk apa? Adakah untuk pelajar itu melihat komputer, ataupun buka komputer untuk membolehkan pelajar itu menyelesaikan masalah yang diberi kepada mereka? Kadang nak kena menyelesaikan masalah, tak nak kena buka komputer, dia kena akan fokus. Kenapa? Kerana nak menyelesaikan masalah. Tapi kalau sekadar buka dan tonton, dia mungkin tak tonton, dia mungkin tak tengok pun komputer. That is a different thing. Kita kena faham. Okay. Antara challenge ataupun kekangannya banyaklah. Kita boleh tengok dalam konteks research and policy itu sendiri. Policy ataupun research itu sendiri kan, dia ada banyak lack of quality research kan. Kurang sangat research yang berkualiti. Research banyak bercakap tentang menggunakan teknologi, research kurang bercakap tentang mengintegrasikan teknologi. Research banyak bercakap tentang hebatnya virtual reality, hebatnya augmented reality, hebatnya Internet of Things, tetapi kurang research yang menceritakan tentang the mapping of using virtual reality or AR, augmented reality or IoT, to the current scenario, to the real scenario. Research banyak bercakap tentang pelbagai, tetapi apa yang isu-isu semasa yang ada, yang mana research kurang, bukan tak ada, tetapi kurang cover. Kan? Contoh katakan dalam keadaan sekarang, kita katakan tentang kurangnya line internet slow dan sebagainya. So macam mana kita nak menggunakan teknologi dalam keadaan line internet yang slow? Kita boleh menggunakan low bandwidth network. Tak payahlah guna yang high bandwidth network yang memerlukan kepada kapasiti yang hebat-hebat. Kan? Kita nak download gambar pun tak boleh. Macam mana pula kita nak mengajar teknologi? So punya yang simple. Still masih boleh menggunakan teknologi. Kan? Contoh keadaan sekarang. Kalau kita nak hantar email kepada pelajar-pelajar kita, pelajar pun darjah 2, darjah 3, darjah 4, mungkin tak ada email. Kan? Tetapi kita boleh hantar menggunakan WhatsApp. Contoh, kita boleh hantar menggunakan Instagram dan sebagainya. Dan kita boleh menggunakan pelbagai kaedah, kerana di dalam pembelajaran online ini ada jenis yang synchronize, ada jenis yang asynchronous. Synchronize ni macam yang saya cakap sekarang lah, walaupun tidak ada berlaku interaktif, satu hala saja, tetapi dia adalah synchronize.
Kalau asynchronous ni maksudnya saya bagi satu homework pada pelajar sebelah pagi, okey buat semua homework ini, nanti petang ataupun esok cikgu nak tengok balik. Okey, itu adalah asynchronous. Mana dia tak berada di situ pada waktu yang sama. Masih lagi boleh buat. Kalau tak ada teknologi, boleh tak buat? Tak boleh. Nak pergi ke rumah? Tak boleh, penjarakan 1 meter. Kan? Ataupun tak boleh kena duduk kat rumah, PKPD contoh. Kan? So, teknologi adalah sangat penting dalam kita mengintegrasikan penggunaan dia di dalam kurikulum itu. Okay. Begitu juga dalam konteks sekolah, begitu juga dalam konteks guru tadi sebagai innovator, begitu juga dalam konteks pelajar itu sebagai operator, sebagai pengguna. Okay. Dan juga projek. Projek penting. Apa projek yang kita nak bagi? Apa homework yang kita nak bagi supaya teknologi yang digunakan itu benar-benar diintegrasikan. Dia adalah bergantung kepada homework yang kita bagi. Okay. Dan ini adalah goals of technology integration instruction. Banyaklah. Okay. Antara tujuannya kita kena ensure, kena pastikan knowledge is a process. Knowledge itu adalah proses, bukan produk. Okay. Kita kena consider pembelajaran yang lepas. Okay. Ini saya tak nak terangkan detail lah. Okay. Saya rasa masa pun agak kurang menunjukkan. Kalau boleh kita bagi laluan. Mungkin ada ramai yang nak bertanya dan saya rasa lebih suka kalau saya boleh orang kata apa, menjawab persoalan-persoalan itu dengan lebih jelas. Kerana kalau tak, dia banyak dalam ni. Okay. Dan perkara ni kita kena kupas lagi dari masa ke semasa. Cumanya di sini sebagai contoh, kita katakan kita nak mengintegrasi teknologi. Kita ingat, komputer adalah teknologi. So, kita kena fikir bagaimana nak mengintegrasikan komputer dalam pembelajaran. Okay? Bagaimana nak mengintegrasikan internet. Okey, saya rasa saya selesai. So, saya faham. Mungkin ada soalan, kita balik kepada soalan kerana kita tengok apa soalan, saya akan mengupas satu persoalan. Okay, terima kasih. Terima kasih Tuan Profesor Madya. Kita ada beberapa soalan, jadi kita akan teruskan dengan sesi soal jawab. Boleh ya Tuan Profesor Madya? Ya. Teruskan. Okey, dari saya pastinya cikgu Cikgu Nur Fadlina Ahmad Azmi. Soalannya, bagaimana nak memberi motivasi kepada guru-guru lain juga untuk turut menggunakan teknologi dan mengubah mindset mereka bahawa teknologi bukan sesuatu yang membebankan. Ya, Tuan Prof. Okey, saya jawab. Okey, terima kasih. Soalan yang bagus, sangat menarik. Sekarang ini adalah isu berkaitan dengan mindset kita. Okey, mudah saja. Okey, semaikan rasa sayangnya kita kepada pelajar-pelajar kita. Kalau kita sayang kepada pelajar kita, kita kena pastikan pelajar-pelajar kita ini membesar dengan penuh kasih sayang. Kita kena pastikan pelajar-pelajar kita ini membesar dengan diberi knowledge ataupun pengetahuan yang mereka perlukan di masa hadapan mereka. Kalau kita tengok sekarang ini, kenapa ramai pelajar-pelajar yang dah bergraduat tetapi masih lagi tidak ada pekerjaan? Sedangkan di laporan di Job Street juga mengatakan bahawa terlalu banyak pekerjaan yang disediakan tetapi mereka tidak boleh mengambil graduan tersebut kerana tidak memenuhi kriteria yang mereka hendak. Apa kriteria yang mereka hendak? Kita sebagai guru lah yang kena selidik dunia ini. Guru bukan lagi berada di dalam pagar sekolah itu mengajar direct kepada pelajar, tapi guru kena fikir apa pelajar kita nak jadi 2037 nanti, 2030 nanti. So disitulah baru kita akan mengubah mindset. Tak nak, kalau aku tak belajar teknologi, kalau aku juga tidak menguasai teknologi, pelajar-pelajar aku suatu hari nanti akan menjadi insan yang ada ilmu, tetapi ilmu itu adalah ilmu purba, ilmu lama yang tak boleh nak guna 20 tahun akan datang. Itu maksudnya. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan. Jadi kita akan teruskan dengan soalan yang kedua dari Cikgu Ahmad Fakhrul Razi Cik Daud. Okey, beliau bertanyakan, pada pandangan Prof, apakah platform teknologi terbaik untuk digunakan bagi mengoptimumkan pembelajaran di rumah murid prasekolah? Kebanyakan mereka B40, B40 dan perlu dibimbing menggunakan gadget. Jadi persilakan Tuan. Soalan yang sangat menarik. Memang ini antara permasalahannya. Kita ada pelbagai jenis teknologi
tetapi kita kurang berpijak secara realitinya, terutama kepada pelajar-pelajar daripada golongan-golongan B40. Pelajar-pelajar sudahlah tidak berkemampuan, berada pula di kawasan yang line internetnya perlahan, mungkin langsung tidak ada coverage dekat situ. Okay, dan tidak pula mampu ada handphone. Setengah keluarga tu adalah satu handphone, itu pun malam baru boleh guna, pinjam yang bapa, yang parents dia punya, kan. So itu something yang kita kena faham. Sebab itu saya sebutkan tadi, kita ada jenis pembelajaran synchronize, kita ada jenis pembelajaran asynchronous. So kita tak boleh menggunakan kaedah synchronize. Contoh, okey, semua pelajar-pelajar pukul 10 pagi semua bersedia dekat depan komputer, saya nak bercakap bagi nak mengajar. Tak boleh, dia tak akan berlaku kita. Okey, sekolah dah siap, dah jadual, siap-siap. Pukul 8, pukul 9 cikgu kena masuk, duduk dalam jadual, kena mengajar. Sedangkan yang boleh masuk dalam line hanyalah 10 orang. 20 orang lagi langsung tak boleh masuk. Bukan sebab tak ada line. Cek-cek dia orang, dia ada kat bandar. Oh, ada kat bandar pelajar ni, mesti line ada. Line ada, nak beli top up tak boleh ni masalahnya. Kan, duit tak ada. So B40 punya golongan tak boleh, tak mampu. So kita kena fikir, belajarlah secara asynchronous. Asynchronous maksudnya kita buat video. Mungkin video tu tak perlu lama, dalam 3 minit cukup video. Cikgu pun boleh ber-TikTok sekarang ni. TikTok je dalam 3 minit cerita pasal gajah. Kemudian bagi tahu, okey, pelajar-pelajar kena buat assignment, sila cari perkara-perkara yang berkaitan dengan gajah. So esok cikgu nak hantar masuk dalam WhatsApp. WhatsApp tu malam tu baru pelajar tu buka, sebab pelajar tu boleh tengok malam. Siang hari tak ada, bapak dia dah bawa pergi kerja, telefon tu. Malam dia tengok, oh cikgu ni nak ni, barulah dia boleh cari. Esok dia sediakan, malam tu dia sedia, dia pun hantar. Means that pembelajaran itu tetap berlaku menggunakan teknologi secara low bandwidth network, secara minimum capacity, tetapi masih lagi boleh berlaku. Kalau tak ada teknologi, lagi teruk. Pelajar tu memang tak belajar langsung. Tak belajar langsung zaman-zaman COVID. Itu pandangan saya lah. Ya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Betul lah tadi yang Profesor berkongsi ya. We need to menggunakan teknologi. Kita perlu menggunakan teknologi, integrasikan teknologi dalam kurikulum. Terima kasih di atas perkongsian ilmiah dan juga jawapan-jawapan daripada Tuan Profesor Majar. Jadi saya rasa setakat ini saja yang kami boleh kongsikan ya, memandangkan masa kita masih ada banyak lagi pembentangan selepas ini. Jadi sekali lagi dari pihak kami, terima kasih Profesor Majar kerana bersama-sama dengan kami bersiaran di saluran YouTube ini. Terima kasih sekali lagi. Ya. Terima kasih juga kepada Jabatan Pendidikan Negeri dan juga terima kasih kepada semua urus-dia dan juga pendengar yang menonton di atas perkongsian ini, dan saya ucapkan jutaan kemaafan sekiranya ada salah dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan juga kepada semua para penonton, pada semua yang sedang bersiaran bersama kami. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV.